Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam pengorbanan kepada warga KML sekalian. Bersyukur kita kehadrat kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam forum ilmu bersama saya Muhammad Nur Adarimi bin Nur Azam selaku moderator pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum syariat Islam ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Peranan syariah telah menjadi topik yang dipertikaikan di seluruh dunia. Terdapat perdebatan berterusan sama ada syariah serasi dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berfikir dan sebagainya. Perundangan Islam seperti juga perundangan yang lain, ianya mempunyai asas atau prinsip yang tersendiri. Di antara prinsip perundangan Islam ialah yang pertama, tidak susah, iaitu tidak sempit kerana undang-undang Islam tidak memberatkan atau menyusahkan umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa us'aha, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, tidak membebankan. Antara keistimewaan syariat Islam ialah tidak membebankan umatnya. Dengan yang demikian penganutnya tidak merasa begitu berat dan susah untuk melaksanakan perundangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ketiga, beransur-ansur. Syariat Islam diperundangkan ke atas manusia secara berperingkat-peringkat dan ajarannya dijelaskan secara sedikit demi sedikit. Ini membolehkan umat Islam menyesuaikan cara hidup dengan cara hidup Islam. Keempat, menciptakan kemaslahatan manusia. Syariat Islam sentiasa menuju kepada kemaslahatan individu dan masyarakat tanpa membezakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kemaslahatan yang diberikan oleh syariat Islam ini meliputi 5 faktor utama, yaitu agama, jiwa, harta benda, akal, kehormatan dan keturunan. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan. Syariat Islam juga bertujuan untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, tidak hanya di kalangan umat Islam, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga KML sememangnya tidak asing dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama segak berbaju kurta, Saudara Syarif Muhammad Irfan bin Suhaimi. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, kabar baik saudara moderator. Baiklah, ahli panel yang kedua pula nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Saudara Muhammad Daniel Haikal bin Muhammad Mardi. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, kabar baik saudara pengerusi. Alhamdulillah, nampaknya semua ahli panel kita dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum saya memulakan perbincangan kita, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan dan menerangkan sumber-sumber syariat Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ialah sumber hukum Islam yang pertama, kerana merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana tidak semuanya dinyatakan secara zahiriah. Terdapat pelbagai tafsiran tentang isi-isi Al-Quran, namun tidak ada yang saling bertentangan antaranya. Sumber kedua pula ialah hadis, iaitu seluruh perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sumber hukum. Antara fungsi hadis ialah mempertegaskan hukum Al-Quran, memperjelaskan hukum Al-Quran dan menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Sumber ketiga pula ialah ijma',
yang maknanya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Sumber keempat pula ialah kias. Kias merupakan proses ta'akulan berasaskan analogi daripada nas serta perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Kias menetapkan suatu hukum pada suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Sumber terakhir pula ialah ijtihad, yaitu sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum, namun hal-hal ibadah tidak boleh diijtihadkan. Terdapat beberapa macam ijtihad, yaitu ijma' kesepakatan para ulama. Kias diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya. Selain itu, maslahah mursalah untuk kemaslahatan umat. Seterusnya, uruf, kebiasaan. Namun pada pagi ini kita akan membahaskan isu pertama, yaitu solat jamak dan kasar. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, yaitu Saudara Syarif Muhammad Irfan. Bolehkah saudara terangkan secara terperinci apa itu solat jamak dan kasar? Terima kasih saudara moderator yang handsome lagi bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang hadirin yang dihormati, hari ini saya akan menyampaikan tajuk yang berkaitan dengan solat jamak dan qasar dalam surah An-Nisa ayat 101 yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa mengkasarkan, yakni memendekkan solat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kelonggaran kepada kita umat Islam dalam mengerjakan ibadah solat dalam situasi tertentu, terutamanya ketika kita bermusafir, agar memudahkan kita menunaikan solat walau di mana sahaja kita berada. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya membahaskan solat jamak dan kasar ini dengan lebih mendalam, eloklah kita mengenali dahulu bab berkaitan dengan solat jamak dan kasar ini, kerana ada pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Konsep solat jamak dari segi bahasa ialah himpun atau kumpul, dan dari segi istilah ialah kita menjamakan atau mengumpulkan dua solat dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita melaksanakan solat zuhur dan asar dalam satu waktu. Solat jamak ini pula terbahagi kepada dua, yaitu solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Solat jamak takdim ialah kita menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Contohnya, kita menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Konsep jamak takhir dalam bahasa mudanya ialah kita menunaikan solat maghrib dan isya dalam waktu isya. Berkaitan dengan solat jamak, solat kasar pula ialah kita
memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat seperti solat Zuhur, Asar dan Isya. Anas bin Malik telah berkata, antara hadis yang berkaitan dengan solat kasar ialah, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Mekah dan kami bersolat 2 rakaat sehinggalah kami kembali ke Madinah. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama telah bersepakat bahawa solat kasar ini hanya boleh dilakukan oleh musafir yang perjalanannya jauh. Baik, ada yang bertanya kepada saya, apakah hukum solat jamaah dan kasar ini? Jawapannya ialah hukumnya adalah harus. Dan bagi solat jamaah dan kasar ini boleh dilakukan secara berjemaah dan mestilah dalam jemaah yang baharu dan bukannya berimamkan imam yang solat sempurna. Antara syarat-syarat kita bagi melaksanakan solat jamaah dan kasar ini ialah, yang pertama, kita hendaklah mengetahui destinasi yang dituju. Sebagai contoh, saya ingin ke Kuala Lumpur. Syarat kedua pula ialah destinasi tersebut hendaklah melebihi 2 marhala atau melebihi 90 km. Sebagai contoh, kita bermusafir dari Ranau ke Sandakan atau dari Lawas ke Miri ataupun dari Kota Baru ke Johor Bahru. Syarat terakhir pula ialah perjalanan tersebut bukanlah untuk bermaksiat. Kini saya ingin masuk ke isu-isu permasalahan yang berkaitan. Kini saya ingin masuk ke isu-isu permasalahan yang hangat dibincangkan oleh umat Islam pada hari ini yang berkaitan dengan solat jamaah dan kasar. Hal ini berlaku kerana adanya pelbagai fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang muktabar berkaitan solat jamaah dan kasar ini. Antara permasalahan yang sering dibincangkan oleh umat Islam ialah, bolehkah kita solat jamaah kerana menjalani rawatan penyakit-penyakit kronik di hospital? Berdasarkan muzakarah yang telah dilakukan pada tahun 2000, telah memutuskan bahawa hukum solat jamaah kerana rawatan penyakit kronik yang memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi buah pinggang dan seumpamanya adalah harus. Ini juga disokong oleh pandangan ulama yang terkenal iaitu Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Beliau mengatakan solat jamaah dibolehkan bagi pekerja Muslim yang bekerja dengan syarikat yang tidak memberikan peruntukan masa waktu solat dan dia juga tidak berkesempatan melakukan solat dalam waktunya akibat jenis pekerjaannya. Begitu juga halnya seseorang yang mengawasi alat-alat tertentu setiap saat dan tidak dapat meninggalkan walaupun sekejap. Perkara-perkara sedemikian biasanya berlaku di luar negara ataupun negara bukan Islam. Demikian penjelasan beliau dalam Qadaya Al-Fiqh wa Al-Fikri Al-Mukaththir. Walaupun ada keringanan dalam solat jamaah dan kasar ini, janganlah kita menjamahkan dan mengkasarkan solat tanpa sebab yang dibenarkan syarak dan hanya disebabkan oleh desakan yang ringan seperti kenduri, majlis kahwin dan seumpamanya, kerana Saidina Umar Al-Khattab pernah berkata,
bahawa termasuk berdosa besar adalah menjamakkan solat tanpa uzur. Riwayat Al-Baihaqi. Antara hikmah disyariatkan solat jamak dan kasar ini ialah merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan supaya solat fardu dapat dilaksanakan dalam apa-apa keadaan sekalipun, termasuk ketika kita bermusafir. Selain itu, ia juga mengalahkan kita umat Islam untuk bermusafir, melancong, melakukan aktiviti ziarah menziarahi bagi menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita, di samping mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Dapat disimpulkan bahawa apa-apa jua perbezaan pandangan berkaitan dengan solat jamak dan kasar ini, kita harus menerimanya kerana setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeza dalam solat jamak dan kasar ini. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Syarif atas penerangan yang disampaikan tadi. Saya rasa begitu jelas sekali penerangan yang Saudara Syarif sampaikan berkenaan solat jamak dan kasar. Seterusnya kita jemput panel kedua Saudara Muhammad Daniel Haikal untuk menerangkan isu Ashabul Jabirah, yaitu wuduk bagi orang sakit. Hadirin sekalian, wuduk sahibul jabirah adalah orang yang sedang berada dalam balutan atau tempelan yang diletakkan kerana keperluan perubatan, seperti orang yang disimen kerana patah tulang dan orang yang dibalut kerana luka. Secara lahiriahnya, balutan atau tempelan tersebut menghalang air daripada sampai ke kulit. Jika balutan ataupun tempelan itu terletak pada anggota wuduk, seseorang itu hendaklah berwuduk seperti biasa, iaitu menyapu air ke atas balutan dan bertayamum bagi menggantikan bahagian yang tidak dapat sampai air tersebut. Orang yang mengalami luka pada badannya atau patah tulang anggota tangannya dan terpaksa dibalut, diplaster atau disemen di mana ia tidak dapat ditanggalkan, termasuk semasa ingin mengambil wuduk. Lalu bagaimana caranya ia hendak mengambil wuduk atau mandi? Bagi kes tersebut, diberi kelonggaran untuk menyapu air ke atas kain balutan atau plaster atau semen yang dipakainya. Orang yang menghadapi masalah sedemikian, ia hendaklah melakukan tindakan berikut semasa mengambil wuduk. Pertama, hendaklah ia membasuh dan meratakan air sebagaimana biasa ke kawasan-kawasan yang tidak sakit daripada anggota wuduknya. Kedua, bagi kawasan yang berbalut pula, wajib ia menyapu air ke atasnya. Menurut Imam Abu Hanifah, memadai dengan menyapu sebahagian besar balutan. Namun jumhur ulama, iaitu Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, berkata wajib disapu air meliputi seluruh balutan. Jika ia mandi wajib, hendaklah ia mandi sebagaimana biasa, iaitu dengan meratakan air ke seluruh badannya yang sihat, yakni ia tidak berbalut. Adapun kawasan yang sakit, yakni yang berbalut, hendaklah disapukan air ke atas balutan secara menyeluruh atau sebahagian besar darinya, mengikut pandangan ulama tadi. Apabila ia sembuh nanti, tidak diwajibkan ia mengulangi semula mandi wajibnya. Ia hanya diwajibkan membasuh atau memandikan anggota yang berbalut sahaja. Adakah wajib disertakan dengan tayamum? Mengenai soalan ini, para ulama berbeza pendapat.
Menurut jumhur ulama, yaitu mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah dan Ahmad, tidak wajib lagi bertayamum. Membadai, membasuh kawasan yang sehat dan menyapu air di atas balutan bagi kawasan yang sakit. Menurut mazhab Imam Syafi'i, wajib disertakan dengan tayamum. Berdasarkan mazhab Syafi'i, orang yang memakai balutan ia hendaklah melakukan 3 perkara semasa mengambil wudu atau mandi wajib. Pertama, membasuh kawasan yang sehat, yakni tidak sakit atau cedera. Kedua, menyapu air ke atas balutan dengan meratakannya. Ketiga, bertayamum. Bagi mandi wajib, cukup dengan sekali bertayamum sahaja, sama ada sebelum mandi atau selepas mandi. Adapun bagi wudu, ada 2 pandangan. Pandangan pertama, wajib bertayamum mengikut bilangan anggota wudu untuk menjaga tertib yang disyaratkan dalam wudu. Pandangan kedua pula, cukup sekali bertayamum saja, iaitu sebelum wudu atau selepasnya. Pandangan yang rajih dalam mazhab Syafi'i ialah yang pertama. Mengikut mazhab Imam Ahmad, wajib bertayamum hanya jika balutan melebihi kawasan yang perlu, yakni kawasan yang sakit atau cedera. Jika balutan hanya membalut kawasan yang sakit tanpa menyentuh kawasan yang sehat, tidak perlu bertayamum, cukup dengan menyapu air ke atas balutan sahaja. Dalam mazhab Syafi'i, jika anggota yang sakit adalah anggota tayamum, maka lakukanlah tayamum seperti biasa, iaitu sapu muka dan kedua tangan hingga mula hujung jari hingga siku untuk kedua-dua belah tangan. Walaupun anggota tayamum itu dibalut simen atau plaster. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak mahu kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menerangkan bahawa Islam memberikan kemudahan kepada alam semesta. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu semua diutuskan untuk memudahkan dan kamu semua tidak diutus untuk menyusahkan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis tersebut menerangkan kewajipan bertayamum ketika hendak solat apabila ketiadaan air, tidak kira kerana sama ada berjunub, luka yang tidak boleh terkena air atau sebab-sebab lain. Penerangan yang sangat jelas dan padat telah diberikan oleh saudara Haikal sebentar tadi. Terima kasih saudara Daniel Haikal atas penerangan yang sangat jelas. Setiap benda ada akhirnya, begitu juga dengan forum kita pada pagi ini. Janganlah kalian bersedih kerana setiap pengakhiran adalah permulaan yang baru. Semoga apa yang telah disampaikan oleh panel-panel kita yang mempersonakan pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan pelajaran. Akhir kalam saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan pantun. Kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan majlis forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.